Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam program You Wartawan. Malam ini kita nak bincang konsep satu sekolah. Baru-baru ini sebahagian sekumpulan blogger-blogger di alam maya telah mencadangkan konsep satu sekolah dipopularkan, diberi perhatian oleh pihak kerajaan, di mana sesuai dengan gagasan yang telah dicadangkan, yang telah dicanangkan oleh Perdana Menteri kita, iaitu konsep satu Malaysia. Jadi bagaimana konsep satu sekolah ini boleh menjadi satu akar, satu asas yang kukuh untuk melihat generasi masa depan berpadu dalam satu erti yang sama, tanpa melihat warna kulit, Cina, India, Melayu ataupun Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Jadi para blogger mempunyai satu inisiatif untuk memberikan konsep satu sekolah ini diterima pakai dan diberi perhatian khusus oleh pihak Kementerian Pelajaran. Itu yang akan kita bincangkan. Sebelum saya perkenalkan tamu saya di sebelah saya yang sudah bersedia untuk berkongsi pendapat dan juga pandangan beliau, kita saksikan dulu pandangan daripada rakan-rakan You Wartawan. Silakan. Konsep satu Malaysia satu sekolah ni dia ada kebaikannya jugalah, kerana dia menyediakan pelajar-pelajar untuk masa dia keluar ke dunia sebenar, dia tak rasa kekok untuk campur dengan agama lain semua tu lah. Tapi kalau nak kata yang tak baiknya pun ada juga, bukan semuanya positif. Kalau tak baik, katakan pelajar ni dia kurang menghayat budaya dia sendiri. Contohnya seperti kalau nak katakan bahasa dia, contoh bahasa Mandarin ke bahasa Tamil di sekolah kebangsaan, dia bukan bahasa yang wajib. Dia bahasa yang kalau pelajar tu dia nak ambil, dia boleh ambil. Kalau dia tak nak ambil, dia boleh drop subjek tu lah. So kebanyakannya kalau lihat pelajar masa kini, dia biasanya dia tidak akan ambil, kerana dengan subjek yang seadanya sekarang pun sudah dia rasa mungkin dah cukup membebankan untuk dia. Semua sekolah harian haruslah berada di bawah satu bumbung. Subjek bahasa Tamil, bahasa Mandarin dan bahasa Arab harus menjadi subjek elektif yang boleh diambil oleh mana-mana pelajar tanpa mengira bangsa dan agama. Hal ini supaya setiap pelajar mampu menguasai sekurang-kurangnya 3 bahasa yang berlainan. Terima kasih rakan-rakan You Wartawan atas pandangan tadi. Konsep satu sekolah ini bukan satu perkara baru. Saya perkenalkan tamu saya pada malam ini, Dato' N.C. Balasubramaniam, Pusurujaya Suhakam dan juga bekas Presiden QPEX dan juga bekas Setiausaha Agong NUTP, dan juga beliau masak dengan dunia pendidikan lebih 30 tahun, Dato'? 30 tahun. Okey, Dato', orang yang tepat untuk kita panggil berkongsi pendapat kita tentang konsep satu sekolah. Kita bukan asing lah kita nak cerita pasal konsep satu sekolah ini. Dah dicadangkan, telah dicanangkan daripada zaman Perdana Menteri yang lepas lagi. Konsep sekolah wawasan misalnya, tak tahulah setakat mana penerimaannya, setakat mana kejayaannya, kita tak dapat lagi daripada pihak Kementerian Pelajaran. Tetapi ini satu inisiatif baru yang diusahakan oleh para blogger di ruang maya sana. Mereka melihat satu masalah jika kita tidak bertindak sekarang, di mana generasi hari ini tidak dapat berinteraksi secara total antara pelbagai kaum, kerana dari peringkat awal lagi pendidikan mereka telah terpisah-pisah. Jadi bagaimana pandangan Datuk? Sebenarnya kalau kita lihat apa pandangan blogger ini, memangnya betul pada keadaannya, kerana keadaan sekarang amat membahayakan, di mana kalau kita lihat budak-budak yang bercampur dengan bangsa-bangsa lain dan juga agama lain akan menjadi rakyat Malaysia yang bertoleransi, memahami adat resam, budaya, agama masing-masing. Dan kita lihat bahawa kalau idea itu dicetuskan dengan beberapa idea, termasuk sekolah berkualiti, sekolah di mana bahasa ibunda dia dijamin, kalau dia nak ambil, dia patut ambil bahasa itu. Dan juga bagi murid-murid Islam, mereka boleh ambil pelajaran agama dan juga Jawi. Dan ini akan menjadi satu idea sejajar dengan apa yang telah dicadangkan oleh Perdana Menteri kita, kerana kita mahu menanam semangat perpaduan itu di akar umbi. Mana-mana bangsa yang kalau kita lihat dia ini bangun dalam sistem golongan dia, maka dia akan fikir lebih kepada kaumannya. Oleh itulah kalau kita lihat hari ini, mungkin kita telah maju dari segi akademik, tapi ini tidak mencerminkan perpaduan kalau kita bandingkan 40 tahun, 50 tahun dahulu. Okey, Datuk, apakah halangan utama apabila kita cerita pasal perpaduan? Kerana orang kata konsep sekolah
yang ada sekarang sekolah kebangsaan dan juga diberi pilihan untuk vernacular school dibina dan beroperasi secara biasa ini telah lama diterima oleh masyarakat dan semua komponen masyarakat, tak kira lah Melayu, India dan juga Cina telah menerimanya sejak kita merdeka 51 tahun yang lepas. Apakah kita nak kembali balik pada asas perlembagaan kita perlu wujudkan sekolah, satu konsep satu sekolah ini ataupun sekolah wawasan misalnya, kerana masing-masing telah menerima keadaan sekarang. Apa masalahnya? Tapi masalah dia ada beberapa perkara. Satunya, kalau kita ambil sekolah kebangsaan sebagai contoh, ibu bapa ingin hantar tapi bahasa ibunda dia tak ada. Dan kalau kita lihat hari ini kualiti guru besar dan juga pengurusan dan pentadbiran, dia mesti membudayakan Malaysia. Begitu juga sekolah Tamil dan juga sekolah Cina hari ini, dia mesti membudayakan. Hari ini pada pandangan saya, sekolah Cina telah menjadi sekolah kebangsaan, sekolah nasional, di mana kita ada orang India, orang Cina, orang Melayu belajar di situ, kerana kualiti dia terjamin. Dan budak-budak yang keluar daripada sistem itu dikatakan mempunyai konsep perpaduan dan juga bahawa satu idea bahawa kalau dia kerja keras baru dia berjaya. Oleh itulah kita kena jamin bila kita binanya. Misalnya kalau kita sebagai contoh, kita nak daftar anak kita ke sekolah kebangsaan, kita tengok bahawa ramai staf dia tidak mencerminkan satu orang bukan Melayu pun tak ada. Guru-gurunya lah, pentadbir sebagainya. Pentadbirnya. Jadi dia membawa perasaan yang ketakutan. Oleh itulah kalau misalnya saya ingin soal, kenapa sekolah bahasa Inggeris dibenarkan secara dengan dikendalikan oleh swasta ini menjadi penarikan, dan ini tidak dimampu oleh rakyat. Kalau kita bina sekolah sekolah ala satu Malaysia ni yang berkualiti tinggi dan di mana jaminnya bahasa ibunda dan juga hak-hak mereka ni, saya percaya dia akan menjadi penarikan dan akan menjadi akar umbi perpaduan rakyat Malaysia. Jadi selepas kita melihat segala permasalahan ini dan juga kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada sekolah kebangsaan dan juga apa yang kelebihan yang ada pada sekolah jenis kebangsaan, apakah kita tidak boleh mencampur adukkannya, kita mengambil kelebihan-kelebihan ini dan kita membuat satu sistem yang kita idamkan, iaitu satu sekolah, konsep satu sekolah ini, dan akhirnya semua pihak mendapat bahagian masing-masing dan akhirnya bahasa kebangsaan itu dinobatkan sebagai bahasa rasmi dan bahasa Inggeris dan bahasa ibunda itu diajar dan diberi pilihan untuk para pelajar mengambilnya. Generasi yang mementingkan perpaduan dan ingin memajukan Malaysia akan fikir begitu, kerana pada pandangan saya sebenarnya kita tidak ada jalan lain. Kita tidak mahu rakyat kita yang sentiasa mereka fikir mereka ni adalah India, dia kena pentingkan dia punya kedudukan dulu. Tetapi kalau kita tengok yang 30 tahun 40 tahun dahulu, kita bercampur gaul dan kita belajar daripada kepenannya perbezaan kaum dan bahasa ini menjadi satu gazana, satu kelebihan kepada kita untuk belajar. Dan kanak-kanak yang belajar secara automatik dia faham tentang budaya, adat resam dan juga agama. Dan kalau kita benar-benar fikirkan masa depan yang cemerlang, kita mestilah setuju dalam idea betapa pentingnya kita nak lihat kanak-kanak yang perbilang kaum di bawah satu bumbung. Kita tidak harus lihat sebagai hanya cakap pasal perpaduan, tapi kita ni gagal melaksanakannya. Kita nak melihat konsep satu sekolah ini menjadi realiti, tetapi kita juga belajar daripada pengalaman yang lalu, kegagalan sekolah wawasan tidak mendapat tempat, tidak mendapat sokongan yang terbaik daripada pihak ibu bapa, daripada pihak pengurusan-pengurusan sekolah dan sebagainya. Bagaimana kita boleh melihat konsep ini boleh direalisasikan, akhirnya memberi manfaat kepada keseluruhan sistem pendidikan kita. Kita akan bincangkan selepas ini.
Rasanya konsep satu sekolah ni ada di sekolah rendah kebangsaan di mana anak-anak dari bangsa yang berbeza berada dalam satu kelas yang sama. Mereka cuma diasingkan kelas jika tiba waktu pendidikan Islam dan pelajar bukan Islam akan belajar mata pelajaran bahasa mereka. Kanak-kanak perlu dididik dan disemai nilai-nilai kerana pemikiran mereka masih bersih dan tidak diracuni dengan pandangan yang menyukarkan lagi keadaan. Pada pandangan saya, perpaduan itu tidak perlu dibuat-buat dan saya rasa itu adalah lumrah kehidupan yang sebenar. Saya berpendapat sokongan harus diberikan kepada program ini supaya kanak-kanak boleh belajar bersama semua bangsa. Punca utama masalah perpaduan dan integrasi ialah pengkelasan kerakyatan. Jika sistem pengkelasan Bumiputera dan bukan Bumiputera masih diwujud, ini akan menjadi penghalang kejayaan program ini walaupun Malaysia telah maju ke depan.